Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Okay, hari ni kita nak buat tentang seseorang yang bernama Lina Joy. Korang kenal ke siapa Lina Joy? Okay, Lina Joy ni ialah seorang Islam liberal yang pernah buat isu dekat Malaysia. Tapi apa dia buat? Lina Joy atau nama asalnya Azlina Jailani yang dilahirkan pada 28 Julai 1963 telah menjadi wanita pertama dalam Malaysia yang mengaku keluar diri pada agama Islam. Lina Joy ialah seorang antara golongan Islam liberal yang di Malaysia yang mendesak untuk penganut umat Islam untuk murtad dan tidak dikenakan sebarang tindakan undang-undang dan tanpa perlu persetujuan Mahkamah Syariah pada tahun 1967. Cuk. Tapi, apa itu Islam liberal? Liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang dimiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam. Yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana-mana bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama, masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Dia juga telah dibaptiskan dan cuba untuk mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Malaysia tanpa persetujuan Mahkamah Syariah. Namanya di kad pengenalan berjaya ditukar kepada Lina Joy pada tahun 1969. Namun, status mengenai agamanya ditolak kerana tidak mendapat persetujuan daripada Mahkamah Syariah. Jadi, selagi dia dikatakan sebagai seorang Islam, Lina Joy tidak berjaya untuk mendapatkan pengesahan untuk berkahwin dengan pasangannya, iaitu merupakan agama Kristian serta kaum India. Lina Joy gagal untuk mendapatkan sijil dan pengesahan daripada Mahkamah Syariah. Kemudian, dia turut menyaman Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN kerana JPN telah mencabul hak asasinya dalam kebebasan untuk beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan daripada cerita tadi, saman Lina Joy telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi kerana Mahkamah Tinggi telah menetapkan bahawa sebagai seorang Muslim, dia tidak boleh keluar daripada Islam. Dan not to mention, soal keluar dari Islam ni, dia kena diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Oleh itu, Lina Joy membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Namun, keputusan Mahkamah Rayuan juga telah menolak dia untuk menggugurkan perkataan Islam tu daripada kad pengenalan dia. Dengan sebab tindakannya keluar daripada Islam tidak mendapat pengesahan daripada Mahkamah Syariah. Jadi Lina Joy ni meneruskanlah dia punya impian nak menggugurkan perkataan Islam tu dengan mengemukakan rayuan itu kepada Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2007, rayuan Lina Joy ni telah ditolak oleh Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Alauddin Sharif. Tapi akhirnya cerita ni, pengakhiran dia, Lina Joy ni berjayalah mendapat apa yang diimpikan tu apabila Datuk Richard Malanjum iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak membenarkan deklarasi yang dipohonnya. So daripada cerita yang kita dengar tadi daripada D dan juga saya, kita mesti ada tanya-tanya kan, kenapa Lina Joy ni tergolong sebagai seorang Islam liberal? Hal ini kerana Lina Joy telah mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Dan tindakan yang dibuat oleh Lina Joy inilah merupakan salah satu ciri-ciri Islam liberal. So, bagi kelompok Islam liberal ni, mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Mereka telah menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini telah
diambil oleh mereka daripada surah Al-Baqarah. Walau bagaimanapun sebenarnya lah, menurut tafsiran ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanya terpakai bagi orang bukan Islam sahaja, iaitu untuk menyatakan bahawasanya mereka iaitu orang bukan Islam tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri. So adapun bagi penganut Islam, mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam termasuk tuntutan memelihara akidah dan iman. Baiklah, sebelum kita menutup tirai perbincangan ini, saya ingin berkongsi beberapa cara untuk mengatasi liberalisme. Yang pertama, kita perlulah mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tauliah dan berautoriti. Yang kedua, kita juga perlu saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan ini dan memahami ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, kita perlu menyelidiki berita yang diterima sama ada melalui media cetak atau media elektronik, kerana ia berkemungkinan bertujuan untuk membuat agenda liberalisme kepada orang Islam. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.